Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap screen dulu, share dulu live kita korang. Thank you yang baru masuk. Sebelum tu korang share dulu. Okay, tadi siang kan, tadi siang tu, petang tadi bercakap macam orang Melayu lama-lama. Inilah contoh macam baju yang saya katakan baju contoh MFL kan. Tak pakai inner ni sebenarnya. Cari inner tak jumpa, basuh kot. Jadi dia macam ni tau. Dia macam ni, lebih kurang lah dia macam ni. Kan, sama macam yang kita jual tu, tapi ini saiz besar lah, ini saiz L. Saiz L. Korang yang macam kita jual yang Madani ada PMX kat belakang tu lebih kurang macam ni. So kalau korang nak boleh DM. Tadi ada dah 10 orang yang dah payment. Free gift mak badak kaki bedal GO. Nak tak mak badak? Mak badak kaki bedal duit NGO. Saya bagi free gift. Korang hadap dia siang malam. Okay, ini macam ini. Atas daripada 50 helai lah. Sebab kita nak tutup baju ni, kita nak tutup 8 hari bulan, Salman kata. Pre-order ni. Shipping 18 hari bulan. Untuk batch yang pertama lah. Mungkin lepas ni ada design lain pula ke, wallahualam. Saya cuma memasarkannya. Dibuat bersama-sama oleh TikTokers Madani. Okay, kalau berminat sila DM. Sama ada korang, ya Allah ya Tuhanku, korang sedar atau tidak berkenaan dengan ada satu posting yang viral ada Mamat ni dengan cerita dia ni adalah Saitro kepada PN lah. Kan dia lebih berkempen, dia banyak hentam kerajaan dan sebagainya. Lepas tu hari ni dia buat pasal kutuk kerajaan Selangor. Dia kata dia tinggal di Bangi. Dia mempersoalkan berkenaan dengan library. Library di Bangi yang ditulis perkataan library. Okey, perpustakaan lah. Jadi dia kata kenapa perlu letak nama Inggeris? Gunakanlah bahasa Melayu dan sebagainya, bla 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 kan. Ini bukan dinamakan bahasa Inggeris. Salah faham tu. Namanya Kekal PPAS. PPAS. Badanan Perpustakaan Awam Selangor. PPAS. Dia macam PAS kan, tapi PPAS. Okey, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, ia kekal nama dia tu. Hanya nak bagi tahu dari jauh bangunan itu merupakan sebuah perpustakaan. Kalau nak tulis perpustakaan atas tu terlalu panjang. Jadi tulis library hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf. Jadi kalau 7 huruf lebih panjang ke perpustakaan lebih panjang. Jadi kalau besar punya huruf tu daripada jauh dah boleh nampak. Betul tak? Dan hanya guna library tu saja dia jadi seolah macam satu kesalahan oleh puak-puak inilah. Dan pengurusan PPAS tu lebih tahu kenapa mereka buat keputusan macam tu. Yang pergi menuduh macam-macam tu, tanya dulu lain kali. Dan kejutan besar bila viral berkenaan dengan library di Bangi tu, yang dikatakan kenapa letak nama library, dah memang dia library pun. Kalau kau nak pergi library, biasanya aku daripada dulu lagi, walaupun tak adalah social media ni yang mengatakan nak pergi library jap, tak ada masalah pun. Jadi dah macam satu kesalahan pula. Tak adalah dia tulis bahasa Inggeris terus tak ada bahasa Melayu pun.
Kan? Kalau dia tulis bahasa Inggeris, tak ada bahasa Melayu langsung, pelik. Korang tak tap screen ke? Kenapa baru 3K? Korang tap screen dulu. Jangan lupa. Tapkan skrin anda. Okey. Jadi kejutan besar bila masing-masing share berkenaan dengan di Terengganu, rupanya Perpustakaan Awam Negeri Terengganu kini dinamakan dengan nama ataupun dalam bahasa Inggeris, iaitu Terengganu State Public Library. Terengganu Public Library lah, Terengganu State Public Library. Korang boleh pergi cari sendiri dan korang tengok, rupanya sedang kita ni nak memandaikan semua dalam bahasa Melayu, tiba-tiba ini pula jadi berkenaan dengan di negeri PAS itu sendiri, ya bukan negeri PAS lah, negeri yang PAS tak B, bukan negeri tu dia punya. Thank you yang bagi gift. Menggunakan dalam kita nak memandaikan supaya lebihkan papan tanda dan sebagainya dalam bahasa Melayu yang proper, rupa-rupanya ini pula jadi. Dia menggunakan bahasa Inggeris, Terengganu State Public Library. Thank you Syam. Gitu kan. Pelik-pelik lah dia orang ni. Okey. Jadi bagi saya, kalau kau nak bercakap pasal Melayu, kalau kau nak cakap pasal bahasa, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang menggerakkan sebagainya. Kalau nak bercerita soal bahasa lah, kalau kita compare dengan PM-PM yang lain, saya nak tanya, PM mana yang memartabatkan bahasa kita? Tapi tak adalah sampai pergi PBB tu bercakap bahasa Melayu, lepas tu tak ada translator. Itu tak cerdik namanya. Berkenaan dengan nak memartabatkan bahasa kita ni, boleh kalau di mata dunia sekalipun. Tapi kalau dah kita bercakap di PBB untuk didengari, tapi orang tak faham kita cakap, itu tak cerdik, betul tak? Lepas tu mereka ni berbangga berkenaan dengan Ismail Sabri masa tu pergi ke PBB, lepas tu cakap bahasa Melayu tak bawa translator. Siapa yang nak dengar? Siapa yang nak ada perbincangan lah di UN berkenaan dengan bahasa dan institusi ni. Satu perbincangan yang apabila mereka menyatakan kebimbangan, keprihatinan tentang isu Islamisasi yang sedang giat berjalan semasa itu, mungkin pada tahun 80-an tak silap saya yang saya baca tadi, penulis menceritakan bahawa semasa itu adalah orang-orang Melayu ni dia bimbang berkenaan dengan institusi. Datuk Seri Anwar masa itu memang memperjuangkan institusi lah kan. Dan kita dapat lihat orang-orang Melayu masa tu, thank you Paradoxical Joe. Orang Melayu masa tu orang Melayu kita ni susah sikit nak terima perubahan lah, kita tak nafikan. Dia tidak bimbang dengan program yang bersifat simbol seperti sambutan Ma'al Hijrah, Maulid Nabi yang dijuarai oleh Datuk Yusof Noh selaku menteri yang bertanggungjawab masa itu tentang agama Islam. Tapi mereka melahirkan rasa bimbang dengan agenda yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim pada tahun 80-an yang menekankan berkenaan dengan pelaksanaan program yang bersifat institusi. Seperti apa? Seperti penubuhan UIAM, Perbankan Islam, pelaksanaan KBSR dan KBSM, dan lain-lain lah, kerana implikasinya yang berpotensi menjejaskan dominasi oleh kelompok tertentu dalam masyarakat pada waktu itulah. Okey. Dan penulis mengatakan bahawa individu tersebut memberi contoh tentang profession guaman pada itu, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah
mengatakan bahawa profession guaman pada tahun 80-an didominasi oleh orang bukan Melayu. Pada waktu itu pengambilan kejurusan undang-undang di IPTA amat terbatas. Di UM itu sendiri ditetapkan pengambilan 100 pelajar setahun dengan 50% Melayu dan 50% lagi bukan Melayu. Thank you Ahmad Sofian. Okey, jadi pengambilan pelajar jurusan undang-undang di UKM dan ITM juga terbatas sewaktu itu. Begitu juga di IPTS yang masih belum menawarkan jurusan undang-undang secara meluas. Tapi pada tahun 1988, UIA menawarkan program matrikulasi undang-undang dan pengambilannya mencecah kepada 300 orang setahun. Dan bayangkan trend itu berterusan dalam tempoh 10 tahun dan bidang-bidang undang-undang di Malaysia ini tidak lagi didominasi oleh orang yang bukan Melayu. Jadi ini adalah hasil usaha siapa? Saya nak tanya. Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan? Lebih-lebih lagi dalam graduan UIAM yang boleh berbahasa Inggeris dan mempunyai pengetahuan dalam bahasa Arab, menguasai undang-undang Islam dan juga undang-undang sivil konvensional dan menjadikan mereka lebih diterima di pasaran lah, kan? Terbukti apa yang dikhawatiri oleh mereka ini pada hari ini ya, apabila peguam, hakim dan pengamal undang-undang lulusan UIAM yang lulus daripada daripada UIAM itu sendiri sepenuhnya diceburi oleh orang Melayu, kan? Dan sumbangan besar yang kita dapat lihat lulusan daripada UIAM ini perlulah sedar, saya ulang, perlulah sedar bahawa sumbangan besar yang pernah disumbangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuka ruang sehingga membolehkan orang-orang Melayu termasuk dari Sabah dan Sarawak menjadi golongan profesional dalam bidang ini. Datuk Seri Anwar ni bagi saya dia adalah seorang yang berpandangan luas dan ke depan lah. Jadi kalau ada apa-apa yang dia buat hari ini, ya, walaupun satu keputusan yang tidak populis, yakinlah bahawa kita ni ada seorang Perdana Menteri yang bernama Anwar Ibrahim. Bukanlah Mahathir Mohamad, bukanlah Muhyiddin Yassin, kan? Bukanlah lain-lain tu. Cuma saya nak katakan, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa orang Melayu tak boleh terima Presiden PKR sebagai Perdana Menteri kerana falsafah politiknya. Kan? Falsafah politik yang mana? Selama yang saya baca dan kenali siapa Anwar Ibrahim ni, dialah antara individu yang memperjuangkan institusi Islam itu sendiri. Siapa jual baju? Kita orang lah jual baju. Kalau nak baju sila DM yang ni. Seperti yang saya pakai ni, tapi bukanlah macam ni. Bukan macam ni sebiji. Kita letaklah PMX, apa. Nanti saya letak Madani. Tapi lebih kurang macam ini. Okay? Sekarang ni viral baju MFL. Dia tebal gila, dia tak panas, dia sejuk. Okay. Berbalik kepada isu kita tadi. Jangan tanya pasal baju dulu. Nanti di akhir-akhir nanti kita promote balik baju. Kita sasarkan 100. Saya lah.